اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu pada petang ini di dalam pembacaan kitab hadis Sahih Imam Muslim, masih lagi pada catatan para ulama berkenaan tentang Sahih Muslim. Kita belum masuk lagi dalam mukaddimah maupun hadis-hadisnya, dan kita sedang berada mengikut cetakan kitab bahasa Arab ini pada muka surat yang ke-12, yang mana penulis berkongsi kepada kita dengan tajuk Al-Ba'ithu fi Tasnifih. Apakah penyebab Imam Muslim menulis sahihnya? Maka berdasarkan kepada apa yang Imam Muslim tulis dalam mukaddimahnya, maka kata penulis, ibtada al-imamu Muslim kitabahu bi bayanil ba'ith. Imam Muslim sendiri di dalam mukaddimahnya telah menerangkan kenapa beliau pada waktu itu menulis kitab ini. Maka sebab itu pada perenggan yang terakhir muka surat 12, secara ringkasnya apakah penyebabnya? Fal ba'ithu huwa talabu ahadin nujaba. Maka sebabnya adalah permintaan daripada salah seorang anak murid beliau yang sangat-sangat rapat. Maka siapakah nama anak murid beliau? Dalam mukaddimah tak disebut nama, tapi beliau adalah Ahmad bin Salamah, anak murid beliau. Maka Ahmad bin Salamah, seorang anak murid yang sangat rapat dengan Imam Muslim, nama dia siapa? Ahmad bin Salamah. Maka Ahmad bin Salamah pada waktu itu telah meminta an yuqifahu ala jumlatil ahadith, supaya pada waktu itu dia diberitahu tentang sejumlah hadis-hadis yang sahih fi sunaniddin wa ahkami, terutamanya berkaitan tentang hukum ahkam agama daripada sudut susunan fiqhiyah. Wa hadha talab waqa'a min al-imam Muslim mawqi'an hasana, dan permintaan ini telah diterima baik oleh Imam Muslim rahimahullah. Fa nadhara fi talabih, maka beliau telah memerhatikan terhadap permintaan anak muridnya Ahmad bin Salamah. Maka pada waktu itu beliau telah mula mengumpulkan hadis-hadis ini. Maka ini tu sebab yang pertama, kenapa Imam Muslim tulis kitab sahihnya? Permintaan daripada Ahmad bin Salamah, seorang anak murid beliau yang lama berkhidmat dan sangat rapat dan dekat dengan beliau. Kemudian muka surat yang ke-13 perenggan yang kedua, wa yushirul imamu Muslim ila sababin akhar dafa'ahu ila ijabati hadha talab. Dan antara sebab yang lain, sebab yang kedua, kenapa Imam Muslim mula menghabiskan masa berbelas tahun untuk menulis Sahih Muslim adalah wa huwa anna ba'dhan nas, bahawa sebahagian daripada manusia nasabu anfusahum muhaddithin, mereka menggelar diri mereka sebagai pakar hadis, wa bathul ahadits ad-dha'ifah war riwayat al-mustankarah. Namun pada waktu itu mereka menyebarkan, mereka panggil diri mereka muhaddis, tapi mereka pada zaman tersebut menyebarkan hadis-hadis yang dhaif dan riwayat-riwayat yang tidak pernah didengari fi majalisihim, dalam majlis-majlis ilmu mereka, ma'a ilmihim bi anna kathiran minha la tathbut, dalam keadaan mereka sendiri tahu bahawa riwayat-riwayat tersebut tidaklah sabit. Maka sebab itu Imam Muslim beliau telah mengarang kitab ini. Sebab itu nanti kita akan baca penulisan ini dalam mukaddimah. Wa ba'du yarhamukallahu falawla alladhi ra'ayna min su'i sani'i kathirin mimman nasaba nafsahu muhadditha
فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة مشهورة. Maka nanti kita akan baca dalam mukaddimah. Maka secara ringkasnya, ada dua sebab kenapa Imam Muslim memulakan penulisannya. Yang pertama, permintaan khusus daripada seorang yang dekat dengannya, iaitu anak murid beliau Ahmad bin Salamah. Dan yang kedua, kerana pada waktu itu banyak orang yang menggelar dirinya pakar hadis, muhaddis, namun menyebarkan hadis-hadis daif dan lemah, sehingga Imam Muslim nakkan mengumpulkan hadis-hadis yang boleh dijadikan pegangan agama daripada hadis-hadis yang sahih. Kemudian perenggan bawah tu, makanu ta'lifih wa zamanul ladzi istughriqa fi tasnifih. Jumpa tak? Maka di manakah Imam Muslim menulis kitabnya? Dan berapa lamakah masa beliau habiskan untuk menulis kitab Sahih Muslim ini? Ataupun nama penuh kitab ini adalah Al-Musnadus Sahihul Mukhtasar Minas Sunan Binaqlil Adli Anil Adal An Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata para ulama, sannafa Muslimun kitabahu fi baladihi Naisabur. Imam Muslim telah tulis kitab beliau di tempat beliau di Naisabur di Iran. Bukan seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari tulis kitab beliau dalam perjalanan permusafiran beliau menuntut ilmu juga. Tapi Imam Muslim tak. Dia tulis pada waktu itu di negeri dia di Naisabur. Bihuduri usulih, dengan kehadiran pada waktu itu orang-orang yang menjadi sandaran untuk pada waktu itu diambil riwayat tersebut. Fi hayati kathirin min masyayikh. Sebab itu kalau kita tengok daripada sudut susunan tajuk, susunan hadis, Sahih Muslim lebih baik daripada Sahih Bukhari. Sebab Imam Bukhari pada waktu itu dia banyak tulis dalam perjalanan rihlah dia menuntut ilmu. Sementara Imam Muslim dia tulis hadis dekat negeri dia, dan dia ada rujukan, ada sumber-sumber daripada guru-gurunya dan sebagainya. Okey, itu satu. Beliau telah tulis dekat Naisabur, berbeza dengan Imam Bukhari. Sekarang ini berapa lamakah masa yang telah dihabiskan? Amma zamanul ladzi adapun masa yang beliau telah habiskan untuk menulisnya, falaisa bil qalil, bukanlah sedikit. Maka sebab itu lihat kepada baris bawahnya, waqad haddadahu tilmidhuh, dan telah menyebut pada waktu itu anak muridnya. Siapa anak murid dia? Tadi kita baru baca, Ahmad bin Salamah. Ahmad bin Salamah telah menyebut bahawa Imam Muslim telah menghabiskan masa 15 sanah, 15 tahun untuk tulis Sahih Muslim. Kita pula nak baca dalam tempoh 3 bulan je. Sebab itu je masa yang kita ada. Sebab pelajar pun sampai akhir bulan 11, bulan 12 awal bulan 12, pada waktu tu dah habis tempoh belajar mereka. Tapi Imam Muslim, beliau tulis ambil masa 15 tahun untuk pada waktu itu mengarang Sahih Muslim. Sebab itu kata Ahmad bin Salamah, kuntu ma'a Muslim fi ta'lifi sahihi 15 sanah. Ahmad bin Salamah kata 15 tahun aku bersama dengan Imam Muslim dalam tempoh penulisan beliau akan kitab ini. Sementara itu Imam Nawawi punya pandangan pada waktu itu adalah 16 tahun. Imam Nawawi punya pandangan, Imam Muslim ambil masa 16 tahun. Itu sabarnya orang dulu. Sabarnya orang dulu dalam mengarang, dalam mengumpulkan hadis dan riwayat, dalam pada waktu itu berhati-hati dengan apa yang mereka catat. Itu orang dulu. 16 tahun, 15 tahun untuk tulis satu buku hadis. Namun penerimaan dia, walaupun dah berlalu ribuan tahun, kita masih lagi ambil manfaat. Sebab itu baru tadi saya ada baca dekat mana tah, ada orang share poster. Dia kata orang yang terlalu cepat nak berjaya, maka itu adalah scam. Early success, orang yang terlalu cepat nak berjaya, dia tak percaya kepada proses yang berjaya itu perlu mengambil masa, maka sebenarnya itu adalah penipuan sebenarnya. Sebab banyak yang dia akan terlepas. Sama juga kadang-kala dalam belajar ilmu agama. Kalaulah pada waktu itu kita nak semua pendek, maka sebenarnya ada banyak ilmu yang kita
terlepas sebenarnya. Maka orang dulu 15 tahun mereka ambil masa yang lama, berhati-hatinya mereka dengan penulisan dan catatan mereka. Maka Imam Muslim 15 tahun, Imam Nawawi kata Imam Muslim ambil masa 16 tahun. Okey, semenjak bilakah Imam Muslim telah mula menulis? Maka tajuknya mata bada'al Imam Muslim fi ta'lifih, daripada bila Imam Muslim mengambil masa untuk menulis, wa mata faragha minhu, dan bilakah beliau telah selesai. Maka pada waktu itu kata penulis, Imam Muslim telah selesai daripada penulisan kitab ini pada tahun 250 Hijrah. Bererti beliau telah mulakan penulisan pada tahun 235 Hijrah. Dan waktu itu usia beliau 29 tahun. Usia 29 tahun beliau telah mula menulis akan Sahih Muslim dan ambil masa 15 tahun untuk menyelesaikan penulisan ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian penulis bawakan tajuk berkenaan tentang apa yang bakal kita belajar dalam mukaddimah Imam Muslim. At-ta'rif, pengenalan bi muqaddimatis sahih, dengan apa yang ada dalam mukaddimah Sahih Muslim. Kata penulis, wada'al Imam Muslim baina yaday sahih muqaddimah qayyimah. Imam Muslim telah meletakkan pada permulaan kitab sahihnya satu mukaddimah yang pada waktu itu sangat-sangat besar nilainya. Maka apakah yang ada dalam mukaddimah ini? Ada lebih kurang 9 benda. Banyak, tapi ringkasannya ada 9 benda. Yang pertama, pada awalnya kita akan belajar bayanu sababi ta'lifih. Dalam mukaddimah Sahih Muslim, Imam Muslim menerangkan kenapa beliau memulakan penulisan Sahih Muslim. Yang kedua, zikru syartihi fi sahihi wa qasdihi takhrij al-ahadith ala thalatha aqsam. Yang kedua adalah Imam Muslim menerangkan apakah syarat-syarat yang mana beliau tetapkan dalam penulisan hadis dalam kitab sahih ini, dan beliau pada waktu itu terangkan bahawa hadis terbagi kepada 3 jenis. Yang ketiga, ijtinabuhu takhrija ahadithil muttahamin wa nahwihim. Imam Muslim berusaha dalam kitab beliau ini yang mana untuk beliau mengelakkan daripada menukilkan hadis-hadis orang-orang yang pada waktu itu tercela di dalam periwayatan hadis mereka. Yang keempat, bayanu sababi ihtimamih bitamyizil ahadithis sahihah. Imam Nawawi Imam Muslim menerangkan apakah sebab beliau mengambil berat mengasingkan, membezakan hadis-hadis yang sahih, wa riwayatiha, periwayatannya, dan kenapa beliau meninggalkan hadis-hadis yang dhaif, lemah. Dan beliau menerangkan adalah menjadi kewajipan untuk pada waktu itu melakukan perkara seperti itu. Yang kelima, takrirun nahyi anil hadis bikulli ma marra bis sama'. Pada waktu itu penegasan bahawa terlarang daripada meriwayatkan hadis dengan sekadar mendengar tanpa pasti sumber dia mana, siapakah penyampainya, maka dilarang. Jangan pada waktu itu sekadar dengar, pada waktu itu terus anggap itu adalah hadis yang sahih. Fayambaghi, maka pada waktu itu diterangkan, pada waktu itu perlu untuk pasti daripada siapa hadis tersebut diambil dan apakah status hadis tersebut. Yang keenam, bayan, penerangan, alla yu'khadhul hadis, bahawa janganlah mengambil hadis illa mimman huwa ahlu, kecuali daripada orang yang benar-benar ahli dalam periwayatan hadis. Maka jangan kita main pada waktu tu ambil daripada sesiapa pun hadis. Kena ambil hadis daripada orang yang benar-benar ahlinya. Dan kita yang belajar ni pun bukanlah ahli hadis. Cuma ini adalah amanah yang diberikan oleh pihak madrasah kepada saya. Maka saya pun sekadar kongsi apa yang saya tahu sedikit sebanyak. Sebab itu kalau perasan kita sekadar baca terjemahan dia, kita tak adalah nak meletak tokok tambah syarah yang pelbagai dan sebagainya. Yang ketujuh, dalam mukaddimah nanti kita akan belajar taudih, penjelasan, annahu idza kana hunaka jurhun sarihun fi rawi, apabila terdapat pada waktu itu penilaian berkenaan tentang sesuatu perawi, maka pada waktu itu mestilah disebut.
Kalaulah perawi ini contohnya dia tak bagus, kena sebut. Kalaulah perawi ini dia ada melakukan kesilapan, kena sebut. Kalaulah perawi hadis pada waktu itu ada disebut tentang sesuatu kelemahan, kekurangan, kena sebut. Wa annahu amrun jaiz, dan itu adalah perkara yang harus dan tidak termasuk dalam mengumpat, ghibah dan sebagainya. Kemudian yang ke-8, dalam Sahih Muqaddimah juga kita akan belajar isbatu annal isnad minad din, penegasan bahawa sanad adalah termasuk daripada kepentingan agama. Kemudian yang ke-9, zikru sihhatil ihtijaj bil hadithil mu'an'an bimujarrad imkanil liqa' bainar rawi wal marwi anhu, bahawa penerangan bahawa hadis mu'an'an, kita akan belajar nanti apakah maksud hadis mu'an'an. Secara ringkas adalah apabila perawi itu dia menyebut dalam periwayatan hadis yang mana hadis ini diambil daripada an fulan, daripada orang itu daripada orang ini. Dia tak menggunakan perkataan seperti aku telah mendengar, orang itu telah berkata dan sebagainya. Adakah boleh dijadikan dalil hadis mu'an'an? Maka kata Imam Muslim boleh, dan cukup pada waktu itu syarat penerimaan bimujarradi imkanil liqa', apabila ada kemungkinan untuk perawi itu bertemu dengan orang yang diambil hadis secara mu'an'an tadi. Dan pada waktu itu warad, beliau memberikan pada waktu itu penolakan terhadap orang yang mensyaratkan mesti dan wajib bertemu barulah boleh diterima. Dan yang meletakkan syarat mesti bertemu adalah Imam Bukhari. Sebab itu syarat Imam Bukhari lebih ketat daripada sudut hadis mu'an'an ini daripada Imam Muslim. Apakah beza syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim? Sebagai contoh, saya katakanlah saya ambil satu hadis daripada orang yang bernama Abdullah, contoh Abdullah. Maka syarat Imam Muslim adalah saya dan Abdullah ini hidup pada zaman yang sama yang dipanggil mu'asarah, dan pada waktu itu ada kemungkinan untuk bertemu. Maksudnya saya pernah ada di Shah Alam dan dia pun duduk di Shah Alam, ada kemungkinan. Maka kalaulah begitu, hadis mu'an'an tadi diterima. Tapi Imam Bukhari tidak. Imam Bukhari meletakkan syarat mesti ada dalil yang mereka bertemu, bukan sekadar imkan, mesti ada dalil. Maka syarat Imam Bukhari lebih tegas daripada Imam Muslim daripada sudut ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lihat kepada perenggan terakhir berkenaan tentang ba'dul fawaidil fanniyah, beberapa perkara yang boleh kita ambil faedah. Yang pertama, ruwatu sahih Muslim. Siapakah yang telah meriwayatkan sahih Muslim daripada Imam Muslim? Berkata Ibnu Salah, hadal kitabu ma'asyuratihi, kitab ini walaupun dengan kemasyhurannya yang sempurna, sarat riwayatuhu, maka adalah periwayatannya dengan sanad yang benar-benar bersambung, maksurah, pada waktu itu hanya boleh didapati daripada anak murid Imam Muslim yang bernama Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan. Imam Muslim ni anak murid dia banyak anak murid dia. Sebab tadi kita dah belajar beliau wafat pada tahun 261 dan beliau selesai penulisan hadis pada tahun 250. Maksudnya beliau ada masa tak banyak untuk mengajar kitab ini, lebih kurang 11 tahun sahaja. Tapi pada waktu itu anak murid dia yang mengajar keseluruhan hadis ini, hanya pada yang mengajarnya ramai, tapi yang pada waktu itu sampai kepada kita dengan sanad yang kuat tanpa terputus hanyalah anak murid dia yang bernama Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan, iaitu nama dia Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan. Pada waktu itu yang sampai kepada kita. Walaupun contohnya ada pada baris yang sama, ada seperti Abu Muhammad Ahmad bin Ali Al-Qalanisi dan sebagainya. Sebab itu nombor 1 disebut fa ashharu ruwatis sahih, perawi yang paling masyhur daripada kalangan anak murid Imam Muslim adalah Abu Ishaq, baca nama dia Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan.
Maka itu adalah anak murid Imam Muslim yang paling terkenal di dalam sanad-sanad hadis. Kalaulah kita buka sanad-sanad hadis Sahih Muslim, kebanyakannya yang kita akan jumpa adalah nama Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan, sebagai orang yang namanya ada dalam rantaian perawi daripada kalangan anak murid Imam Muslim rahimahullah sendiri. Kemudian dituliskan di situ berkenaan tentang beliau seorang yang banyak ibadah dan sebagainya. Okey, muka surat 14, nombor 2. Kemudian daripada anak murid Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad, maka siapakah anak murid dia yang paling terkenal di dalam periwayatan hadis Sahih Muslim? Summa rawas sahiha an Ibrahim, kemudian telah meriwayatkan Sahih Muslim daripada Ibrahim bin Muhammad tadi, jama'atun, ada beberapa perawi. Dan pada waktu itu yang paling terkenal, walakinnahu ishtahara min riwayati Abi Ahmad. Siapakah yang paling terkenal? Yang paling terkenal adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Abu Ahmad Muhammad bin Isa bin Muhammad bin Abdul Rahman bin Amrwayh bin Mansur Az-Zahid An-Naisaburi Al-Jaludi, lebih dipanggil dengan gelaran Al-Jaludi. Namanya adalah Muhammad. Maka siapa nama dia? Namanya adalah Abu Ahmad Muhammad Al-Jaludi. Sebut. Abu Ahmad Muhammad Al-Jaludi. Maka Imam Muslim, anak murid dia yang paling terkenal yang kita akan jumpa dalam periwayatan sanad, nanti sanad-sanad kamu pun kamu boleh tengok, adalah pada waktu itu Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad. Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad. Kemudian anak murid kepada Abu Ishaq ada ramai, tapi yang paling terkenal yang selalu kita jumpa dalam sanad kita adalah namanya adalah Abu Ahmad Muhammad Al-Jaludi. Dia pun daripada Naisabur. Imam Muslim Naisabur. Kemudian anak murid dia pun adalah Abu Ibrahim, siapa tadi? Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad, dia pun Naisabur. Dan yang di sini Abu Ahmad Muhammad Al-Jaludi pun Naisabur. Nombor 3, kemudian mengambil hadis daripada Jaludi tadi. Siapa? Jama'atun, ramai. Tapi yang paling terkenal di dalam sanad-sanad periwayatan hadis adalah Abdul Ghafir. Sebut. Abdul Ghafir. Al-Farisi An-Naisaburi. Maka lebih dikenali dengan gelaran Al-Farisi. Maka beliau pun daripada Naisabur. Maka beliau adalah generasi ketiga Imam Muslim. Kemudian generasi pertama Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad. Generasi yang kedua Abu Ahmad Muhammad Al-Jaludi. Generasi ketiga adalah Abdul Ghafir Al-Farisi An-Naisaburi. Dan generasi yang keempat, siapakah generasi yang keempat? Banyak perawinya, tapi selalunya yang kita jumpa dalam sanad kita adalah Muhammad bin Fadl. Baca? Muhammad bin Fadl Al-Farawi Al-Farawi pun daripada Naisabur. Maka 4 generasi dalam sanad kita adalah daripada Naisabur. Tapi itu tak mengapa. Kalaulah kita tengok sanad Imam Nawawi, yang mana beliau punya sanad Sahih Muslim, semua guru-gurunya adalah Naisabur. Itu Imam Nawawi terangkan. Kita dah baca ke tidak? Ke nanti? Yang mana Imam Nawawi punya sanad dia semuanya adalah guru-guru daripada Naisabur, daripada tempat asal Imam Muslim. Okey, nanti yang lain pada waktu itu boleh baca sendiri. Kemudian berapakah jumlah hadis Sahih Muslim? Jumpa tak adadul ahadith allati tukhiba minha Sahih Muslim? Jumpa tak? Okey. Maka minta handphone saya dan panggil Kak Safi. Okey. Maka adadul ahadith allati tukhiba. Maka dalam Sahih Muslim ini jumlah hadisnya tak banyak. Tetapi sekarang ini para ulama daripada kata-kata Imam Muslim nak menerangkan kepada kita berapa jumlah hadis asal yang ada, yang kemudian daripada jumlah besar tersebut Imam Muslim pilih dan masukkan dalam Sahih Muslim.
supaya kita boleh tahu betapa luasnya keilmuan Imam Muslim. Okey. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lihat kepada baris yang kedua. Berkata Imam Muslim, "Sannaftu hadzal musnad as-sahih min 300,000 hadis masmu'ah." Maka sebenarnya jumlah hadis yang asal pada waktu itu jumlahnya adalah 300,000 hadis. Maka daripada 300,000 hadis yang Imam Muslim pada waktu itu mempunyai pengetahuan untuk tujuan kitab ini, ilmunya lebih banyak daripada itu, tapi 300,000 hadis beserta dengan sanad. Maka daripada situ beliau tapis dan tapis dan tapis dan tapis. Maka beliau hanya kumpulkan dalam jumlah hanya beberapa ribu sahaja dalam kitab Sahih Muslim. Maka ini adalah nak menggambarkan kepada kita keilmuan Imam Muslim. Okey, kalaulah Imam Bukhari pula, lihat baris bawah tu pula, kalau Imam Bukhari pula, beliau tulis untuk kitab Sahih Bukhari beliau daripada 600,000 hadis. Imam Muslim daripada 300,000, beliau tapis dan tapis dan tapis sehingga jadi Sahih Muslim. Imam Bukhari pula daripada 600,000 hadis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian lihat kepada baris bawah itu, kita baca sedikit. Tariqatul musannif. Bagaimanakah cara penulisan Imam Muslim supaya kita boleh faham, berbeza dengan cara penulisan Sahih Bukhari ataupun Tirmizi dan sebagainya. Yang pertama, amma tariqatuhu faqad nassa 'alaiha fi muqaddimati sahih, yang kita akan baca juga dalam muqaddimah. Cuma kita baca awal ni, nanti dalam muqaddimah kita akan sekadar baca dan kita tak akan terang lagi sekali. Maka cara penulisan Imam Muslim, kata para ulama, berdasarkan apa yang Imam Muslim sendiri highlightkan dalam muqaddimah sahih beliau adalah annahu ya'madu ila ma sahha. Yang pertama, beliau hanya fokus kepada hadis yang benar-benar sahih. Yang kedua, mutajanniban at-takrar. Beliau tak suka mengulang-ulang hadis. Dia tak macam Sahih Bukhari, ulang beberapa kali. Tirmizi pun pada waktu itu ulang berkali-kali. Imam Muslim, dia selagi boleh, dia tak suka pada waktu itu berulang-ulang hadis yang sama. Itu yang pertama. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan pada waktu itu itu dua benda yang pada waktu itu menjadi highlight. Dan kemudian nanti kita akan belajar dalam Sahih Muslim, Imam Muslim telah menerangkan hadis pada waktu itu beliau telah bahagikan kepada tiga. Annahu yuqassimul ahadith thalathata aqsam. Beliau pecahkan hadis kepada tiga bahagian. Yang pertama adalah hadis yang mana perawinya semua adalah para hufaz, hadis yang benar-benar kuat periwayatannya, al-hufaz al-mutqinun. Yang kedua adalah perawi-perawi yang mana al-masturun, maksudnya keadaan mereka mastur, tak diketahui, dan pada waktu itu mereka ini sederhana daripada sudut kekuatan periwayatan, tidaklah terlalu dahsyat dan tidaklah terlalu lemah. Dan yang ketiga adalah hadis-hadis yang perawinya adalah dhaif dan juga periwayatan mereka ditinggalkan. Maka dalam Sahih Muslim, yang Imam Muslim banyak meriwayatkan adalah bahagian yang pertama, hadis-hadis yang mana perawi dia adalah hufaz dan juga mutqinun, dan juga kadangkala pada waktu itu yang kedua, iaitu daripada golongan yang mana pada waktu itu mereka adalah mastur, keadaan mereka tersembunyi, namun dalam masa yang sama mereka ini tidaklah terlalu lemah dan juga tidaklah terlalu dhaif. Okey. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baris bawah tu, penghujung perenggan bawah tu, perkara yang kita nak faham, wa ma'annahu akhlal abwaba min at-tarajim. Imam Muslim, walaupun susunan hadis dalam kitabnya adalah cantik, beliau susun ikut tajuk, dia tak adalah bersepah-sepah, dia susun ikut tajuk.
Kalau hadis tentang taharah, kita jumpa. Hadis tentang haji, kita jumpa tersusun. Tetapi walaupun tersusun, beliau tidak tulis tajuk. Beliau kosong, tak ada tajuk. Tak ada langsung tajuk. Dia adalah kosong daripada tajuk dan Allah sahaja mengetahui kenapa. Maka pada waktu itu, illa annahu salsalaha tasalsulan fiqhiyya. Beliau punya penyusunan hadis adalah mengikut susunan fiqh. Maksudnya kalau taharah, taharah, solat, solat, haji, haji. Daripada sudut buyuk, buyuk. Itu cara susunan beliau. Tapi tak ada tajuk. Dan tajuk yang ada dalam Sahih Muslim bukan Imam Muslim yang tulis, tetapi pada waktu itu adalah orang yang lain seperti Imam Nawawi dan sebagainya. Maka itu yang perlu kita faham. Tajuk-tajuk tu bukan ditulis oleh Imam Muslim, walaupun Imam Muslim memang dia susun hadisnya ikut tajuk-tajuk fiqh terutamanya. Kemudian perkara yang lain yang kita kena faham daripada cara penulisan Sahih Muslim supaya kita tak salah faham. Wa tarahu aidan yuqaddimul mansukh thumma yu'aqibuhu mubasyarah bin nasih. Imam Muslim, beliau akan bawakan hadis yang pada waktu itu tidak lagi diamalkan, mansukh. Mansukh maksudnya adalah hadis yang tidak lagi diamalkan. Dan kemudian beliau akan bawakan hadis yang membatalkan amalan pada hadis sebelumnya. Sebab itu jangan pula kita salah faham. Semua hadis dalam Sahih Muslim pada waktu tu boleh diamalkan sebab sahih. Kita kena faham cara penulisan Imam Muslim. Maka sebab itu cara penulisan Imam Muslim, dia akan bawakan hadis yang tidak lagi diamalkan, yang dipanggil sebagai mansukh, telah terbatal amal. Walaupun hadis tu sahih, tapi tidak lagi diamalkan. Kenapa tak diamalkan? Sebab ada hadis yang lain yang pada waktu itu telah membatalkan amalan pada hadis tersebut, yang bahasa mudahnya adalah nasikh, Maka ini cara Imam Muslim. Dia bawa mansukh dulu, baru nasikh. Kemudian apa lagi kita nak belajar di sini? Okey. Kemudian perenggan bawah tu, berkata para ulama, cara Imam Muslim dalam penyusunan hadis juga adalah pada waktu itu dalam sesuatu tajuk, beliau akan bawakan hadis yang paling kuat dulu. Mana-mana sanad yang paling kuat, itu yang beliau dahulukan dulu. Barulah sanad yang kurang sedikit, tak kata lemah, kurang sedikit dan sebagainya. Qala al-allamah al-muallami fil anwar al-kashifah, adatu Muslim an yurattiba, beliau akan menyusun riwayat-riwayat bihasbi quwwatiha, berdasarkan kepada waktu itu kekuatan sanad tersebut. Yuqaddimul asah, beliau akan bawa riwayat yang lebih kuat, barulah riwayat yang kurang sedikit. Yang itu yang kita kena faham. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Pertengahan muka surat yang ke-15. Syartu Muslim fi sahihi. Okey, apakah yang Imam Muslim ada sebut dalam mukaddimah dia tentang perawi yang dia pilih untuk bawa masuk dalam kitab dia? Apakah syarat-syarat perawi yang pada waktu itu beliau letakkan dalam kitab sahihnya? Apakah syarat-syarat perawi tersebut? Qala Ibn Salah, maka Ibn Salah telah menulis dalam kitab beliau Siyanatu Muslim pada muka surat 218. Maka Imam Muslim telah meletakkan syarat perawi untuk dibawa masuk dalam kitab hadisnya. Yang pertama, an yakunal hadis muttasilul isnad. Hadis tersebut sanadnya mestilah bersambung, tidak terputus. Itu nombor satu. Yang kedua, binaqli thiqah anis thiqah. Kesemua perawinya mestilah pada waktu itu thiqah. Tidak ada yang ditohmah, tidak ada yang lemah, tidak ada yang matruk. Perawinya adalah mereka yang pada waktu itu thiqah, yang dipercayai di dalam periwayatan hadis. Syarat beliau yang ketiga, bahawa perawi yang macam ini mesti daripada awal sanad hingga akhir sanad. Min awalih ila muntaha. Daripada awal sanad hingga ke akhir sanad mestilah begitu. Maksudnya daripada Imam Muslim sampai kepada Nabi SAW, perawinya semua mestilah thiqah dan tidak ada kecacatan pada perawi. Dan yang keempat, saliman minasyuzuz wa minal illah, yang mana hadis-hadis tersebut, perawi tersebut mestilah bebas daripada
illah nanti kita akan belajar. Illah maksudnya penyakit, kecacatan, dan syaz pada waktu itu adalah kekurangan. Nanti kita akan belajar apakah maksud syaz dalam hadis, apakah maksud illah, dan kamu pun dah belajar dalam kitab mustalah hadis. Maka ini 4 syarat. Hadis tersebut sanad dia mesti bersambung, tak boleh terputus. Perawinya semua mestilah thiqah. Dan yang ketiga, dalam setiap sanad daripada awal hingga akhir mestilah thiqah dan tak terputus. Dan yang keempat, bersih daripada illah dan juga syaz dalam periwayatan hadis. Maka ini adalah 4 syarat yang mana Imam Muslim letakkan untuk hadis-hadis yang ada dalam kitab sahih beliau. Okey. Sebab itu kata para ulama, wa hadha huwa haddul hadits sahih. Dan inilah yang menjadi definisi apa yang dimaksudkan dengan hadis sahih. Bila kita sebut hadis ni sahih, apakah maksud hadis sahih? Sanadnya tak terputus, perawinya semuanya thiqah daripada awal hingga akhir, dan bersih daripada syaz dan illah. Itulah definisi hadis yang sahih. Jelas ke jelas? Terus, sebab itu kata penulis, fa kullu hadithin ujtumi'an fihi hadhil awsaf. Semua hadis yang ada 4 syarat tadi, maka itu adalah hadis yang sahih. Fala khilafa baina alil hadis, tak ada ulama yang membantah bahawa itu adalah hadis yang sahih. Okey, kemudian banyak nak baca sebenarnya, tapi kita kena skip banyak sebab kita masa tak banyak. Okey, perenggan bawah tu, adadu ahaditsil kitab. Berapakah jumlah yang ada dalam hadis sahih Muslim? Berapakah jumlah? Az-Zahabi berpandangan berdasarkan kata-kata daripada Ahmad bin Salamah, anak murid Imam Muslim. Maka kalaulah sebab mereka kira daripada jumlah sanad, sebab ada satu hadis matannya satu, sanadnya banyak. Maka kalaulah daripada sudut jumlah sanad, daripada apakah maksud sanad? Rantaian perawi daripada Imam Muslim kepada Nabi. Maka kalaulah daripada sudut jumlah sanad, kata Ahmad bin Salamah, jumlah hadis yang ada dalam Sahih Muslim adalah 12,000, 12,000. Maka kalaulah beserta dengan jumlah sanad dan sebagainya, kata Ahmad bin Salamah, yang dinukilkan oleh Imam Zahabi adalah sebanyak 12,000 hadis yang ada dalam Sahih Muslim. Kemudian kita pergi kepada baris bawah, wa adaduha, baris yang ketiga daripada bawah. Wa adaduha hasbi tarqim Muhammad Fuad Abdul Baqi bidunil mukarrar, tanpa ulangan. Maksudnya hadis yang tak termasuk ulang-ulang, tak termasuk sanad yang berulang-ulang berdasarkan matan hadis tersebut. Maka jumlah hadis tanpa ulangan adalah 3033. 3033 mengikut perkiraan Muhammad Fuad Abdul Baqi. Dan kalaulah mengikut kepada cetakan Khalil Ma'mun, maka jumlahnya pada waktu itu termasuk berulang-ulang, tak termasuk sanad yang pada waktu itu berulang-ulang, hanya matan yang berulang-ulang termasuk semua, adalah 7,479. Dan ini yang kita selalu pegang. Walaupun ada sedikit sebanyak perbezaan daripada sudut perkiraan, maka yang selalu diambil adalah 7,479 hadis. 7,479 hadis. Dan ada juga ulama-ulama yang terkini pada waktu itu mempunyai bilangan yang ada perbezaan sedikit sebanyak berdasarkan cara mereka mengira dan sebagainya. Lalu kita dah dapat jumlah. Lalu dalam 3 bulan ni kita nak cuba baca 7,479 hadis. Kemudian muka surat 16, kedudukan Sahih Muslim di sisi para ulama. Maka ini banyak penulisan para ulama yang memuji cara Imam Muslim menulis kitab Sahih beliau. Kita taklah nak baca semua. Kemudian lihat kepada pertengahan muka surat, manzilah baina kutubisun, manzilatuhu. Apakah kedudukan Sahih Muslim berbanding dengan kitab-kitab hadis yang lain? Sebab ada banyak kitab hadis yang lain, Musnad Ahmad, Muwatta, ada Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Sahih Ibnu Khuzaimah dan sebagainya. Ad-Daruqutni pun ada, Mustadrak Hakim pun ada, terlalu banyak kitab hadis. Maka para ulama sepakat bahawa Sahih Muslim ya'ti fi darajati tsaniyah.
ianya berada pada kedudukan yang kedua daripada sudut hadis yang sahih selepas daripada Sahih Bukhari. Maka dua yang pertama ini sepakat. Nombor satu, yang mana hadis-hadis yang sahih terdapat padanya adalah Bukhari, dan yang kedua adalah Muslim, ataupun nama penuhnya Al-Musnadus Sahih Al-Mukhtasar Al-Mukhtasar minas sunan binaqlil adli anil adl an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah nama penuhnya. Kemudian yang lain tu kamu baca sendiri. Okey. Wa min mazaya, kelebihan penulisan Imam Muslim berbanding penulisan Imam Bukhari. Wa min mazaya kitab Muslim, kata para ulama, kelebihan Sahih Muslim berbanding Sahih Bukhari daripada sudut cara penulisan, bukan daripada sudut perawi dia, daripada sudut cara penulisan. Yang pertama adalah bahawa kita kena faham, Imam Bukhari, beliau tulis kitabnya sepanjang perjalanan beliau menuntut ilmu. Al-Bukhari sannafa kitabahu fi tuli rihlatihi. Maka sebab itu bila Imam Bukhari ditulis sepanjang perjalanan dia, daripada apa yang 100% ada dalam hafalan dia, maka pada waktu itu kita nampak cara susunan Imam Bukhari pada waktu itu tidak begitu tersusun. Hebat dia punya tarjamatul bab, tajuk dia dahsyat. Cara Imam Bukhari mengistinbat sesuatu dahsyat hebat. Tapi daripada sudut susunan untuk memudahkan pembaca, Sahih Muslim lebih terkemuka banding Sahih Bukhari. Sahih Muslim dia punya susunan sangat cantik. Hadis pun tak berulang-ulang. Kemudian pada waktu itu tajuknya pun tersusun berbanding dengan Sahih Bukhari. Apakah sebabnya? Imam Muslim telah tulis dekat tempat tinggal dia, dekat Naisabur, dalam tempoh 15 tahun. Dan Imam Bukhari tulis dalam perjalanan, kebanyakannya 100% daripada hafazannya sepenuhnya. Maka itu antara kelebihan Sahih Muslim. Sebab itu disebut fakana yataharrazu fil alfaz. Maka Imam Muslim pada waktu itu dia telah tulis kitabnya dengan menyusun perkataan dengan sangat baik. Wa yataharra fis siyaq, dan susunan apa yang patut datang dulu, apa yang patut datang kemudian sangat tersusun berbanding dengan Sahih Bukhari. Sebab itu kadang-kala kalaulah kita tak memahami cara Imam Bukhari, maka pada waktu itu kita tak dapat ambil faedah banyak daripada kitab Imam Bukhari. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, maka daripada sudut susunan, yang kedua, wa kadzalika laysa fi sahih Muslim ba'dal muqaddimah illa al-ahadits sahihah. Dalam Sahih Muslim dia hanya ada hadis yang sahih. Dia tak banyak ta'liqat. Imam Bukhari bawa banyak pada waktu itu ta'liqat dan sebagainya. Dan dalam Sahih Muslim pada waktu itu hadisnya tidaklah berulang-ulang, dan pada waktu itu sanadnya, penyusunannya adalah sangat-sangat tersusun. Dan ada banyak lagi yang lain. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana para ulama pada waktu itu daripada Sahih Muslim, sebab hadis dia banyak, ada 7,479. Maka ada para ulama yang pada waktu itu mengeluarkan mustakhrajat, hadis-hadis yang diambil daripada Sahih Muslim dengan tajuk-tajuk yang tertentu, dan ada juga yang meringkaskan. Kita nak fokus kepada yang meringkaskan. Maka ada juga para ulama yang meringkaskan Sahih Muslim, sebab hadis dia banyak. Maka yang kita banyak baca kadang-kala di masjid dan surau waktu kuliah maghrib, kebanyakannya adalah mukhtasar dia. Maka siapakah yang pernah meringkaskan Sahih Muslim? Maka di sini dikongsikan ada lima ulama yang pada waktu itu meringkaskan Sahih Muslim. Maka nama-namanya ada di situ. Ada Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abil Fadl Al-Mursi, kemudian Al-Qurtubi dan sebagainya. Maka itu pun ke surat yang ke-17.
Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kitab-kitab yang membahaskan tentang perawi Sahih Muslim, ada 4 yang disebutkan di sini. Dan kemudian ada kitab-kitab yang membahaskan tentang istilah-istilah yang Imam Muslim gunakan. Maka ada 10 kitab yang dikongsikan di sini. Kitab-kitab yang mensyarahkan Sahih Muslim. Maka di sini dikongsikan ada lebih kurang 22 kitab yang merupakan syarahan, yang menjelaskan pada waktu itu syarahan bagi setiap hadis daripada Sahih Muslim. Dan yang kita akan banyak belajar adalah menggunakan syarah Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian muka surat yang ke-18. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Minta maaf. Allahumma salli ala Sayyidina. Kemudian antara kelebihan Imam Muslim yang lain berbanding dengan Sahih Bukhari, jumpa tak zikru ba'di khasaisi Sahih Muslim? Okey. Tadi kita dah sebut dah sebahagian, maka diulang sekali lagi. Yang pertama, yanfaridu bijam'i turuqil hadis fi makanin wahid. Imam Muslim punya cara, kalaulah satu-satu hadis itu ada banyak jalan rantaian perawinya, ada banyak sanad dia, maka pada waktu itu kebiasaannya beliau kumpulkan dekat satu tempat. Dia tak adalah nak bawa pada waktu tu dalam bab yang berbeza banyak kali. Kalaulah satu-satu hadis itu dia punya pecahan perawinya ada banyak, pecahan sanadnya ada banyak, kebanyakannya beliau kumpulkan pada satu tempat supaya mudah untuk cari, supaya mudah untuk kita nampak hadis ini ada banyak pada waktu itu turuk dia, ada banyak pada waktu itu pecahan sanad dia. Maka itu yang pertama. Sebab itu disebut, dan ini tak ada dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari pada waktu itu beliau tak ada kelebihan ini. Yang kedua, wa yanfaridu Sahih Muslim aidan bi anna Muslim idza asnada al-hadis fihi ila jama'a min syuyukhi ayyana man lahu lafaz. Kadang-kala Imam Muslim bila dia nak kongsikan satu hadis, dan kadang-kala hadis itu dia belajar daripada gurunya yang pelbagai. Katakanlah ada satu hadis ni diambil daripada 3 guru yang berbeza. Cumanya setiap guru pada waktu itu lafaz yang mereka gunakan ada sedikit sebanyak perbezaan. Maka Imam Muslim punya cara, dia akan kumpulkan ketiga-tiga sanad guru dia, dan pada waktu itu dia akan terangkan bahawa lafaz yang digunakan milik guru yang mana. Sebab itu dia akan sebut pada waktu itu ayyana man lahu lafaz minhum ghaliba. Maka itu adalah cara Imam Muslim. Dia jelaskan, ada 3 sanad, ada 3 guru di sini, dan hadis ini adalah milik guruku yang sekian, milik syekh yang sekian. Berbeza dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari, kalaulah dia gabungkan beberapa guru dia punya sanad dalam satu hadis. Ammal Bukhari faqad dzakara al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani annahu idza rawal hadits an ghairi wahid fal-lafdhu lil-akhir. Maka lafaz hadis yang beliau nukilkan dalam kitabnya selalunya adalah untuk guru yang paling akhir beliau sebut. Tapi beliau tak sebut guru yang mana. Maksudnya dia tak sebut lafaz ini adalah milik Syekh Fulan. Dia tak ada sebut. Cuma kebiasaannya bahawa siapakah nama guru terakhir beliau sebut, maka lafaz hadis, matan hadis itu adalah milik dia. Maka ini cara Imam Bukhari. Yang ketiga, Imam Muslim punya kelebihan, dia ada tulis muqaddimah. Lalu dalam muqaddimahnya kita nampak jelas siapakah perawi yang beliau masukkan dalam sini, apakah cara penulisan beliau. Jelas ada 9 benda yang kita dah baca tadi, apa yang ada dalam muqaddimah. Berbeza dengan Sahih Bukhari. Imam Bukhari dia tak bawa muqaddimah kecuali hadis innamal a'malu binniyat sebagai cara muqaddimah beliau. Itu cara Imam Bukhari. Kemudian yang keempat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa yanfaridu Sahih Muslim bi kathrati isti'mal at-tahwil fil asanid.
wa dhalika li jam'i turuqal hadis al-muta'alliqah bi mawdu'in muayyan fi mawdu'in wahid. Imam Muslim kerana dia nak kumpulkan semua sanad-sanad yang pelbagai untuk hadis yang sama, maka Imam Muslim bawa banyakkan pada waktu itu tahwilus sanad. Maka dibaca hadis, oh tahwil, baca sanad ini tahwil. Sebab dia nak kumpulkan semua sanad-sanad yang pelbagai tariqus sanad tadi pada satu tempat, maka dia banyak tahwil. Berbeza pada waktu itu dengan Sahih Bukhari. Sebab Imam Bukhari dia memang suka pada waktu itu mengulang-ulangkan satu hadis pada tempat yang berbeza jika ada keperluan untuk dijadikan hadis tersebut sebagai istinbat, sebagai dalil untuk sesuatu tajuk bab yang beliau letakkan. Maka itu cara Imam Bukhari. Maka kadang-kala kita nampak satu hadis berulang kali ada dalam Sahih Bukhari. Yang kelima, daripada sudut ta'liqat, nanti kita akan belajar apakah ta'liqat. Imam Muslim dalam kitabnya ta'liqat tak banyak. Sebab itu gariskan, hanya ada lebih kurang 12 tempat sahaja yang mempunyai ta'liqat. Waqad aktsara al-Bukhari min isti'malihi fi sahihi. Berbeza dengan Imam Bukhari, terlalu banyak beliau bawakan ta'liqat ada dalam kitab hadis beliau. Yang keenam, apakah antara kelebihan Imam Muslim berbanding dengan Sahih Bukhari? Maka yang keenam, wa yanfaridu Sahih Muslim bi anna muslima yaqtasara fihi 'ala al-ahadithil musnadah ila Rasulillah duna aqwali sahabah wa ghairihim. Imam Muslim dalam kitabnya kita akan nampak beliau tak ada sebutkan tentang kata-kata para sahabat dan kata-kata para ulama, berbeza daripada Imam Bukhari. Juga berbeza daripada Tirmizi. Tirmizi memang banyak pandangan ini sebab Imam Tirmizi tujuan dia adalah nak menukilkan semua pandangan-pandangan para ulama fiqh yang ada pada zaman dia, yang terkenal, yang masyhur, bukan semua yang masyhur. Dan begitu juga Imam Bukhari ada menukilkan kata-kata para sahabat. Tapi Imam Muslim majoriti beliau hanya kongsikan hadis daripada Nabi SAW sahaja. Dan itu adalah kelebihan Imam Muslim berbanding daripada Sahih Bukhari. Okey, kemudian muka surat 19 kita tak baca. Ini boleh baca sendiri sebab saya dah baca dah sewaktu mengajar kita Al-Azkar. Maka ini berkenaan tentang tarjamah perjalanan hidup Imam Nawawi. Kemudian berkenaan tentang muhasyi kita Abul Hasan As-Sindi. Kemudian berkenaan tentang Syabir Ahmad Al-Uthmani, seorang ulama Pakistan yang terkenal. Kemudian Mufti Taqi Uthmani, antara yang banyak pada waktu itu memperkenalkan Islamic banking, seorang ulama hebat daripada Pakistan, Mufti Taqi Uthmani. Kemudian berkenaan tentang mukaddimah Imam Nawawi. Imam Nawawi dia ada mukaddimah dia untuk syarah dia. Hujan untuk syarah dia. Nak tutup pintu Okey, nanti masuk hujan. Maka yang tu kita tak baca. Kita terus masuk berkenaan tentang muka surat 25, min ahammi anwa'il ulum wa asma'iha. Yang maksudnya adalah kepentingan ilmu hadis. Kita tak baca semua, kita akan pilih-pilih. Okey. Maka wa min ahammi anwa'il ulum, dan antara kepentingan kita mempelajari ilmu hadis, walaupun kita sebenarnya jauhlah kemampuan kita dengan para ulama yang pada waktu itu mereka habiskan usia mereka dengan menjaga hadis Nabi SAW. Maka apakah kepentingan mempelajari ilmu hadis? Yang pertama, ma'rifatul ahadithi an-nabawiyat. Kita benar-benar nak kenal hadis Nabi. Nak kenal daripada sudut apa? Yang pertama, yang maksudnya adalah ma'rifata mutuniha. Kita nak kenal matan hadis tu, sama ada matan dia sahih ke, hasan ke, dhaif ke, muttasil ke, mursal ke, munqati', mu'dal, maklub, masyhur, gharib, aziz dan sebagainya, mutawatir, ahad, afrad dan sebagainya. Kita nak kenal pada waktu itu matan hadis tersebut apakah kedudukan dia. Maka itu tujuan kita belajar ilmu hadis. Dan antara tujuan yang lain adalah
ma'rifatu ilmil asanid, kita nak kenal daripada sudut sanad. Ulumur rijal, kita nak kenal perawi itu siapa. Perawi itu siapa. Sebab itu kita nampak di situ, adakah dia ini perawi yang muktabar ataupun tidak. Siapa nama dia, siapa nasab dia, dekat mana dia lahir, waktu bila dia wafat. Ini penting. Sebab ulama dahulu, dia tahu hadis ini terputus ataupun tidak bila dia tahu tarikh lahir, tarikh wafat seseorang perawi tersebut. Maka itu pun sangat penting. Begitu juga daripada sudut, ada tak kemungkinan perawi ini jumpa dengan perawi yang lain, adalah daripada sudut kelahiran dan kewafatan mereka. Maka ini ada dibincangkan panjang lebar dalam ulumul hadis. Dan kemudian ada banyak lagi perkara yang lain. Banyak lagi, tapi kita tak dapat nak baca semua. Muka surat yang ke-27. 27 pun kita tak baca. Okey, ni 27. Zikrul latifah fi sanad Imam Nawawi. Ini yang saya sebut tadi. Imam Nawawi punya sanad Sahih Muslim dahsyat. Apa dahsyat dia? Kata Imam Muslim bahawa sanad Sahih Bukhari-nya adalah pada waktu itu semua perawi-perawi yang ada dalam sanadnya adalah orang-orang Naisabur. Sebab Imam Muslim pun orang Naisabur, satu tempat yang berada di Iran. Maka semua daripada guru Imam Muslim, Imam Nawawi, minta maaf, daripada guru Imam Nawawi sampai kepada Imam Muslim, perawi-perawi Sahih Muslim semuanya adalah daripada Naisabur. Kita tak adalah begitu. Kita macam contoh, sanad kita kebanyakannya adalah daripada ulama India. Sebab saya pun belajar daripada mereka. Tapi Imam Nawawi punya sanad, semua guru-guru dia sampai kepada Imam Muslim, perawi-perawi ni adalah orang-orang Naisabur. Itu adalah kelebihan sanad. Bukan kelebihan, maksudnya satu benda pada waktu itu pada sanad Imam Nawawi. Kemudian ini adalah nama-nama perawi-perawi terkenal. Tadi kita dah belajar bahawa anak murid Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, anak murid Imam Muslim pada waktu itu adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan. Maka kemudian adalah Jaludi, kemudian adalah Al-Farisi, dan kemudian adalah Al-Farawi. Ini nama-nama 4 generasi sanad yang masyhur dan terkenal. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, muka surat 29. Muka surat yang ke-29. Hari ni ada kelas dengan Ustaz Ismail? Tak tahu. Semalam ada? Tak ada. Okey, kita bacalah, tak apa. Selalu Pak Suku kan kelas? Ya. Okey. Pada muka surat 29, Imam Nawawi nak menegaskan ada 3 hadis yang anak murid Imam Muslim. Siapa nama anak murid Imam Muslim tadi? Bukan Ahmad bin Salamah, yang perawi tadi. Abu Ibrahim, siapa? Abu Ishaq. Abu Ishaq, siapa nama dia? Ibrahim bin... Ada tu dekat muka surat 28 tu, tak payah tengok jauh. Ibrahim bin Muhammad. Ibrahim bin Muhammad. Maka ada 3 tempat, walaupun dia perawi yang terkenal, kebanyakan sanad pada waktu itu melalui dia, tapi ada 3 tempat yang mana Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad, anak murid Imam Muslim, pada waktu itu dia tidaklah mendengar hadis ini daripada Imam Muslim secara terus. Dia dapat sanad tu secara pada waktu itu secara ijazatan dapat, tapi pada waktu itu dia tidak mendengar hadis tersebut secara terus ataupun baca hadis tersebut secara terus. Sebab itu kata Syekhul Imam Abu Amr Ibn Salah, kata Ibn Salah, "I'lam, ketahuilah, anna li Ibrahim Ibn Sufyan, bagi anak murid Imam Muslim, perawi yang terkenal Abu Ishaq Ibrahim bin Sufyan, bahawa ada 3 hadis yang pada waktu itu beliau tak dengar. Dan sebab itu dalam periwayatan beliau menggunakan perkataan an Muslim. Beliau tidak menggunakan perkataan akhbarana. Beliau tak menggunakan perkataan Muslim. Maka wala yuqal fihi akhbarana, sebab beliau tak mendengar hadis tersebut daripada Imam Muslim.
Baris yang kedua, wa riwayatuhu lidzalika an Muslim imma bi tariqil ijazah. Tapi tak ada masalah sebab pada waktu itu Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad dia dapat sanad ini daripada sudut ijazah. Okey. Lalu di manakah hadis-hadis itu? Sekadar tandakan kita taklah nak baca hadis ni. Fa awwaluha, jumpa tak fa awwaluha? Maka yang pertama adalah hadis yang ada dalam Kitabul Hajj. Hadis yang terkenal di mana Nabi mendoakan orang-orang yang mencukur rambut selepas habis ihram. Rahimallahul muhallikin. Itu satu hadis. Muka surat 30. Al-Fa'itu Tsani li Ibrahim. Hadis yang kedua yang Ibrahim tidak dapat mendengar terus daripada Imam Muslim adalah hadis yang ada dalam permulaan Kitabul Wasaya. Dan yang ketiga, Al-Fa'itu Tsalis adalah hadis yang ada dalam kitab Al-Imarah wal Khilafah. Maka ini tiga hadis yang mana Ibrahim bin Muhammad sendiri dia tak menggunakan perkataan akhbarana, sebaliknya dia menggunakan perkataan an Muslim dalam periwayatan beliau. Okey. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, muka surat yang ke-31. Syartul Imami Muslim fi Sahihi. Yang ni kita akan sambung pada jam 6.40 insya-Allah. Maka pada jam 6.40 dan kemudian kita sambung sedikit lepas maghrib untuk kita habiskan beberapa muka surat lagi insya-Allah daripada mukaddimah Imam Nawawi. Kita belum masuk dalam hadis lagi. Kita jumpa lagi nanti kemudian bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.